Laborlah melalui Al-Awfa. Gandakan peluang anda untuk menjadi pemenang Al-Awfa yang seterusnya. Lebih hadiah, lebih peluang, lebih pemenang. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Korang pernah ada tak momen-momen belum hujung bulan lagi tapi korang buka akaun tinggal RM50 je? Apa nak buat RM50 ni? Makan cukup ke? Nak berjuli lagi cukup ke? Sebenarnya paling senang untuk kita elakkan daripada berlaku momen yang macam ni ialah kita asingkan duit kita. Masuk je gaji, kita letak kat satu akaun. Lepas tu kita asingkan untuk expenses satu akaun, untuk simpanan satu akaun, untuk duit runcit satu lagi akaun. Alang-alang kita memang nak manage our money wisely, baiklah kita masukkan duit gaji kita dekat dalam akaun Al-Awfar, yang mana kalau korang masukkan gaji dekat dalam tu, korang juga boleh menang cabutan bertuah jom pindah gaji. Tiap-tiap bulan cabutan bertuah dia grand prize boleh dapat RM50,000, second prize RM25,000, third prize RM15,000, dan paling busuk pun korang boleh menang hadiah sagu hati yang diberikan kepada 10 orang bernilai RM1,000 setiap seorang. Maksudnya tiap-tiap bulan ada 13 orang pemenang, setahun 156 orang pemenang. So korang bayangkan berapa banyak chances yang korang ada untuk menang cabutan bertuah ni. Menarik kan? So nak buka akaun ni simple je. Korang pergi je branch Bank Islam yang terdekat, ataupun sekarang ni semua online. Korang just pergi dekat www.vao.bankislam.com.my. Kat situ korang fill in all the details. Tulis kat situ korang nak buka akaun Al-Awfar. Lepas tu submit. Nanti korang pergi ke branch yang terdekat untuk ambil kad korang. Bila dah buka akaun Al-Awfar, korang pergi dekat HR company korang, cakap je nak tukar akaun gaji daripada bank yang dulu kepada akaun Al-Awfar Bank Islam yang baru ni. Last step yang korang kena buat, korang cuma perlu inform Bank Islam sama ada call 0326900900 atau pergi branch yang terdekat yang korang dah menggunakan akaun Al-Awfar korang ni sebagai akaun gaji. Dari situ, pegawai bank tu boleh register nama dan akaun korang untuk cabutan bertuah jom pindah gaji ni tiap-tiap bulan. Sebenarnya, jom pindah gaji cuma salah satu cabutan bertuah yang ada dalam akaun Al-Awfar. Dalam masa yang sama, korang boleh menang banyak lagi hadiah yang lain. Antaranya, hadiah RM1,000,000, package umrah dan macam-macam lagi. Untuk tahu lebih lanjut, boleh layari www.bankislam.com. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sebelum kita mulakan majlis, sama-samalah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Tuan Salauni Awang Saleh, Pengarah Pusat Pembangunan Mahasiswa Universiti Kuala Lumpur. Yang berbahagia Cik Faizal Osman selaku Pengurus Besar Sumber Manusia UniKL. Yang berbahagia Haji Zamiran Yusof, Pengurus Wilayah Tengah Sentral 1 Bank Islam Malaysia Berhad. Yang berbahagia Encik Ghazali, Pengurus Konsumer Wilayah Persekutuan Bank Islam Malaysia Berhad. Yang berbahagia Encik Abdul Aziz Mat Zain, Pengurus Cawangan Bandar Wawasan Bank Islam Malaysia Berhad. Dan yang berbahagia Ustaz Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif bin Muhammad Kashim selaku penceramah jemputan UniKL pada hari ini. Ahli Pengurusan Tertinggi Universiti Kuala Lumpur, Ahli Jawatan Kuasa Tazkirah Ramadan UniKL 2022. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada dalam suatu majlis tazkirah Ramadan yang kita mempersembahkan seorang penceramah jemputan
iaitu seorang selebriti lah yang kalau saya tak perkenalkan pun saya kena kenalkan juga supaya kita mengenali lebih mendalam penceramah yang sering selalu berada di kaca di media sosial dan kaca-kaca TV. Jadi para hadirin sekalian, pada hari ini kita akan menyentuh satu topik berkenaan dengan wakaf harta teras kesejahteraan ummah. Wakaf harta teras kesejahteraan ummah. Jadi tempoh yang kita berikan kepada Ustaz walaupun agak singkat, tapi mudah-mudahan dengan persembahan daripada Al-Fadil Profesor Madya Dr. Izhar, insya-Allah dia akan memberikan sedikit sebanyak kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sedikit pengenalan lah. Okey. So banyak panjang sebenarnya nak sebut cuma dari sudut careernya Datuk Dr. Izhar ni sebagai timbalan dekan jaringan dan alumni UKM. Beliau juga merupakan pakar dalam fiqh fatwa makanan dan kepenggunaan semasa, fellow kanan bersekutu Institut Islam Hadri UKM dan ketua jaringan industri dan masyarakat di Fakulti Pengajian Islam UKM. So UKM adalah salah sebuah daripada research university Okey. Kemudian dari sudut pendidikan pula Datuk Dr. Izhar merupakan pemegang Doktor Falsafah Penentuan Hukum UKM, dan sebelum itu beliau telah mengambil master dalam fiqh politik Islam di UKM juga, dan sebelum daripada itu merupakan pemegang ijazah syariah Universiti Al-Azhar dan di Mesir, dan ustaz juga pada peringkat diploma berada di College Badaruddin Damascus, Syria, 2 tahun di sana. Jadi itu sedikit sebanyak tentang pendidikan, dan anugerah beliau banyaklah daripada pihak negeri Pahang, mendapat darjah Indra Mahkota Pahang dan darjah Ahli Mahkota Selangor, dan beberapa lagi anugerah daripada pihak kerajaan UKM dan sebagainya. Beliau juga terlibat dalam pelbagai peringkat penglibatan di peringkat JAKIM, di sudut kajian-kajian, sudut artikel-artikel jurnal dan sebagainya. Merupakan jawatan kuasa pensedia halal negeri Selangor, ahli Majlis Pemikir Islam Kebangsaan, penyampai televisyen, kolumnis akhbar, dan penasihat beberapa syarikat-syarikat dalam dan luar negara. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para mahasiswa dan juga kepada seluruh staf yang berada dalam majlis pada hari ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Datuk Dr. Izhar Arif selaku penceramah kita. Sebenarnya sebelum ni pun kita pernah jemput Datuk, cuma ingat tak ingat lah, dah lama dah kalau macam saya sekarang ni kat Johor Bahru, Ustaz. Dulu Ustaz pernah sampai kat Pasundan, kalau Ustaz ingat lah. Masa tu Ustaz baru habis PhD juga lah. Okay, lama dah tu. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan sesi ini kita akan terus bertaaruf, dan kita akan dapat terus menjalinkan hubungan dan kita dapat manfaat antara satu sama lain, insyaAllah. Jadi tanpa membazirkan masa lagi, saya menyemput kepada Ustaz untuk mempersembahkan berkenaan dengan tajuk yang disebutkan tadi, iaitu berkenaan dengan wakaf harta teras kesejahteraan ummah. Jadi dijemput dan dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Fakhrul, lama tak jumpa sebenarnya. Tak sangka pula dah pindah ke Pasir Gudang Ya. Alhamdulillah. Dah pindah tu maksudnya bawah UniKL ke apa tu? UniKL juga. Alhamdulillah, syukur. Kepada semua pengurusan tertinggi UniKL, sahabat-sahabat, para pelajar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita satu rahmat, satu nikmat untuk kita sama-sama berkongsi ilmu di waktu duha yang mulia ini.
ya, walaupun dah dekat nak masuk Zuhur, tetapi kita dapat saling ingat memperingati antara satu sama lain, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya sekarang ini berada dekat dekat airport Kuching, ya, kerana ada urusan rasmi negara, yang mana malam ini saya bersama dengan TYT negeri Sarawak dan juga menteri-menteri negeri Sarawak untuk program Nuzul Quran. Jadi walau bagaimanapun, alhamdulillah Allah bagikan rezeki flight untuk ke Sibu bermula jam 1:30 petang. Jadi alhamdulillah dapat juga bersama dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila sebut tentang wakaf, ini perkara yang kita tidak boleh ambil enteng. Kerana musuh-musuh Islam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh-musuh Islam ni dia tidak akan sama sekali memberikan peluang kepada kita untuk melakukan perkara yang terbaik untuk agama Islam, untuk melakukan yang terbaik untuk umat Islam, melakukan yang terbaik untuk negara-negara Islam. Itu sebabnya mereka akan fikir macam-macam cara, macam-macam kaedah untuk hancurkan empire Islam di seluruh dunia. Kalau kita lihat, Nabi SAW, daripada mula Nabi diutuskan sampailah Nabi SAW wafat, perkara yang ditekankan oleh Nabi SAW iaitu infak fi sabilillah. Dan ini dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bayangkan Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu nak infak sebelum datangnya ajal. Tengok, dia bagi dalam konsep umum. Maknanya kita ni kalau nak infak, kalau kita nak memberi, kita nak bersedekah, kita nak berwakaf, kita nak buat apa saja yang berkaitan tentang harta kita demi akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala pesan buat sebelum mati. Sebab bila dah mati, tuan-tuan ingat anak-anak kita ni, dia akan guna tak harta kita tu untuk diwakafkan? Saya yakin bukan semua anak-anak mampu berbuat demikian. Kalau katakan ayah tinggalkan 500,000, adakah anak akan keluarkan 100,000 itu untuk wakaf kerana Allah Ta'ala demi ayahnya atau ibunya? Rasanya susah. Sebab saya yang tengok dan tolong bantu peguam-peguam menguruskan harta waris, duit yang tak banyak dalam tinggal 100,000 pun berebut-rebut, tuan-tuan dan puan. Berebut-rebut. Bagaimana nak bagi wakaf daripada 100,000 tu? Kalau sama dia orang pun berebut. Macam seakan-akan kucing lapar. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Itu sebabnya Allah kata buat sebelum mati. Bila dah mati, susah. Kita pun mungkin belum tentu dapat menggunakan harta itu dengan baik. Mungkin anak-anak kita juga tak mampu nak menggunakan harta itu dengan baik. Mungkin dia orang tak tahu tentang hukum hakam, mereka tak tahu bagaimana cara nak gunakan untuk wakaf dan sebagainya. Jadi kita yang ada duit tu, kita kena gunakan sebaik-baik mungkin. Masa hidup, i'ti kulladhi haqqin haqqah, bagikan setiap hak pada haknya. Ya Allah dah bagi tahu dah sebelum datangnya ajal. Sebab bila datangnya ajal, selalunya tuan-tuan, mereka akan berdialog dan berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh tak kau lambatkan aku sekejap? Boleh tak kau lambatkan aku sekejap untuk aku bersedekah? Untuk aku bersedekah, untuk aku berwakaf, untuk aku berinfak, untuk aku bagi hadiah, untuk aku bagi makan, untuk aku kongsi rezeki pada bulan Ramadan. Dan aku menjadi orang yang soleh, kata hamba Allah itu. Tuan-tuan bayangkan, kalau itu yang diorang minta dengan Allah Ta'ala ketika sakaratul maut dah sampai ke tengkuk, saya yakin kita takkan dapat apa-apa daripada permohonan itu. Sebab Allah dah jawab siap-siap. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah jawab siap-siap, aku takkan sama sekali melambatkan untuk kamu
kerana masa kamu dah pun berlalu. Dan sekarang ni masa kamu untuk balik ke alam akhirat sudah pun tiba. Jadi satu saat pun Allah tak lambat. Macam mana lagi kita buat, tuan-tuan? Itu sebabnya bila kita berwakaf, dia memberi impak kepada ummah. Cuba kita lihat bagaimana Nabi SAW menekankan kepada para sahabat untuk berwakaf. Dia bermula dengan apa? Dengan kawasan ataupun tanah Masjid Nabawi pada hari ini. Bermula dengan wakaf yang dibuat oleh Nabi SAW, seorang pemimpin. Dia mulakan dulu. Dia bukan suruh orang lain buat dulu. Kamu buatlah dulu, nanti kan aku buat kemudian. Tak. Nabi dulu mulakan buat. Nabi bayar tanah yang diberi oleh anak yatim tersebut. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, ini satu rahmat Allah, satu kebesaran yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai idola, sebagai rahmatan lil alamin kepada kita semua. Sehingga kita semua alhamdulillah dapat apa tahu? Dapat merasai nikmat wakaf itu sehingga hari ini. Bermula dengan wakaf Nabi SAW, bina Masjid Nabawi yang ada pada zaman Nabi itu kecil je. Ya, termasuk Raudah yang kita masuk. Yang kita duduk hari ini berebut-rebut nak masuk Raudah. Itu kecil je asalnya Masjid Nabi ni, tak besar mana. Tetapi hari ini sampai ke belakang, berapa ratus ribu orang boleh masuk, berapa juta orang boleh masuk sembahyang, tuan-tuan. Dan dalam tu juga kalau kita tengok, Masya Allah, dalam tu lah ada wakaf daripada Osman bin Affan, di situ ada wakaf Talha bin Ubaidillah, dalam tu ada wakaf sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Bayangkan, daripada sumber wakaf itu hari ini, umat Islam dapat menikmati Masjid Nabawi yang begitu besar sekali. Tengok. Itu satu peringkat. Kemudian kalau kita lihat zaman Umar bin Khattab, yang mana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini berwakaf, tanah-tanah mereka ada untuk membesarkan empayar pentadbiran zaman zaman Umar bin Khattab, zaman Khalifatul Umar bin Khattab. Dan kalau kita lihat kat situ pun Umar bin Khattab dia buat, dia panggil dawawin, Diwan Khalifah. Dia panggil Diwan Khalifah ni maksudnya dia buat satu organisasi kewangan yang begitu mantap di peringkat pentadbiran. Umar bin Khattab, dia ada duit yang masuk daripada harta rampasan. Dia ada duit yang masuk daripada Baitul Mal. Dia ada duit yang masuk daripada wakaf. Dia ada duit yang masuk daripada zakat. Dia ada duit, dia atur dengan begitu strategi sekali. Kerana duit-duit itu akan disebar dan dikemaskan, kemudian disebarkan kepada negara-negara yang telah dibuka oleh Umar bin Khattab. Dan duit itu digunakan untuk pembangunan masjid-masjid, jami'-jami' di negara-negara yang baru dibuka oleh Umar bin Khattab. Dan hari ini masjid-masjid itu masih ada. Cuma tapak-tapak itu telah pun diambil alih oleh musuh-musuh Islam, oleh penjajah-penjajah akibat daripada kesilapan orang Islam itu sendiri. Sebagai contoh, apa yang berlaku di Hamra, apa yang berlaku di negara-negara Rom sebagai contoh yang pernah dimasuki oleh Tariq bin Ziyad suatu ketika. Harta-harta yang telah diwakafkan oleh umat Islam dibina untuk membangunkan pembangunan umat Islam telah diambil alih oleh orang Kristian kerana umat Islam tidak pandai menjaga dan tidak menghargai nikmat perjuangan orang-orang terdahulu, dan akhirnya tanah-tanah itu diambil oleh musuh-musuh Islam dan dijadikan gereja, dijadikan muzium dan seumpamanya. Jadi itulah kelemahan kita orang Islam. Sedangkan orang-orang terdahulu telah menggunakan harta-harta wakaf ini untuk membangunkan generasi, untuk menjadikan empayar-empayar Islam makin kukuh dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga, Abdul Rahman bin Auf antara jutawan milioner yang berjaya mewujudkan sistem wakaf di zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan zaman Umar bin Khattab, subhanallah. Itu Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ini lagi dia banyak diwakaf, lagi banyak duit dia dapat, lagi kaya dia, tuan-tuan dan puan. Kalau ikutkan masa dia meninggal dunia, tuan-tuan, masa dia meninggal dunia, Abdul Rahman bin Auf ni dia meninggalkan harta. Dia ada 4 orang isteri. Dia tinggalkan harta untuk isteri dia. Dia pecahkan harta-harta dia kepada
kepada 3 ke 4. Satu bahagian ditinggalkan untuk keluarga. 1,000 unta yang bernilai 3 juta ringgit Malaysia diberikan kepada kepada isteri, kepada isteri dan anak-anak dia. Lepas tu dia ada 1,000 kuda pula diberikan yang bernilai lebih kurang 3 juta juga diberikan kepada keluarganya juga. Yang ketiga, dia tinggalkan juga 3,000 ekor kambing yang bernilai lebih kurang 1 juta ringgit diberikan juga kepada keluarga dia, anak dan isteri-isteri dia. Yang keempat, dibagi khusus untuk para isteri dia. Isteri pertama sebanyak 80,000 dinar. 80,000 dinar yang bersamaan dengan 408,000 ringgit Malaysia. Ya. Begitu juga isteri kedua, 408,000 ringgit Malaysia. Yang seterusnya begitu dah. 4 orang isteri dapat semua sama banyak. Tuan-tuan tengok betapa hebatnya tuan-tuan dan puan. Betapa hebatnya. Kita kadang-kadang kita alpa dalam bab-bab seperti ini. Jadi bila kita lihat kat sini tuan-tuan, puan-puan, kekayaan itu datang daripada infak yang dibuat oleh Abdul Rahman bin Auf. Jadi kalau kita nak kaya, kita kena infak juga. Kalau kita nak kaya, kita tidak boleh kedekut. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak memperkemaskan wakaf kita ni? Pertama tuan-tuan dan puan, dalam sistem pembangunan Islam ini, kita kena memantapkan wakaf itu dengan banyak cara. Pertama, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, kita kena memantapkan wakaf dengan ilmu. Ilmu wakaf ini penting. Sebab kita orang Islam ni tuan-tuan, kadang-kadang kita ni mengambil perkara ataupun mengambil sesuatu itu tanpa ilmu. Kita tak mendalami ilmu wakaf yang sebenar. Ramai orang ingat wakaf itu boleh dibagi-bagikan. Wakaf itu boleh dikongsi-kongsikan. Wakaf itu boleh dikatakan apa? Dihadiah-hadiahkan. Tak boleh. Wakaf ni bila kamu bagi, wakaf ni dia kekal sampai bila-bila. Duit tu tak boleh kacau. Macam contoh, Kerajaan Negeri Sarawak memberi 5 juta ringgit Malaysia wakaf kepada UKM untuk pembangunan generasi anak Sarawak di UKM dan penyelidikan negeri Sarawak di UKM. 5 juta baru ditemerterai pada akhir tahun 2021. Apa maksudnya tu? Duit tu boleh guna tak? Duit yang 5 juta tu tak boleh guna. Sebab itu adalah ibu. Yang boleh guna nanti yang anak-anak tu. Bila dilaburkan, dilabur pun dia kena letak dekat fixed deposit. Tempat yang selamat. Dia tak boleh sampai merugikan isi dan sebagainya. Jadi kalau katakan untung dapatlah dalam 4%, 5%, dapatlah dalam 200,000 contoh setahun. 200,000 tu saja boleh guna untuk pembangunan anak-anak Muslim Sarawak. Tengok. Jadi maknanya, duit tu, harta wakaf ni tak boleh habis. Ada orang dia salah faham, dia ingat wakaf tu, saya hari ni Alhamdulillah saya wakafkan karipap ke depan rumah, depan masjid tu. Silalah makan tuan-tuan, itu wakaf. Tak boleh. Wakaf apa ni? Wakaf tu habis. Dia tak boleh makan, dia tak boleh habis. Dia mesti benda yang kekal. Dia panggil sabit. Itu yang pertama. Wakaf ini mestilah benda yang wujud, benda yang tidak boleh hilang, benda yang tak boleh habis, benda yang tak boleh kacau dia punya ain dia. Yang boleh guna adalah manfaat daripada ain itu. Itu satu, kena faham. Nombor 2, wakaf ni untuk Allah saja, tak boleh orang lain. Bila kita dah berwakaf, tuan-tuan dan puan, bila kita dah berwakaf, kita dah tak boleh bagi pada orang lain dah. Contoh, mak kita, dia dah wakafkan duit kita. Mak kita dah wakafkan tanah 1 ekar, 2 ekar. Macam baru ni, mak saya dah wakafkan 2 ekar tanah untuk buat kubur. Sebuah kampung di Melaka, yang mana kampung itu tak cukup tanah kubur. Jadi ibu saya dia mengambil satu inisiatif, adik-beradik dia wakaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanah itu kalau katakan mak saya, adik-beradik dia dah meninggal dunia, boleh tak kita ambil balik tanah tu? Tak boleh. Sebab tanah itu telah diwakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diuruskan oleh Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Jadi tak boleh nak ambil balik dah. Nak jadikan harta waris tak boleh, nak jadikan harta harta sendiri lagi tak boleh. Sebab apa? Harta itu telah dijadikan milik Allah Subhanahu Wa Taala, kau tak boleh ambil dah. Itu kena tahu.
Tu sebab ilmu tu sangat penting. Bila kita ada ilmu, kita akan tahu harta tu untuk siapa. Ya, harta tu untuk siapa, wakaf tu habis ke tidak, wakaf tu boleh dihabiskan ke tidak. Semua tu kita akan tahu. Nombor 3, wakaf itu pula mesti ditadbir dengan telus. Dia tak boleh wakaf ni dimain-main. Ya Allah, tak boleh nak main rasuah-rasuah. Tak boleh nak main ialah main bagi-bagi sikit seorang kan, macam Piramli buat cerita, bagi seorang sikit. Tak boleh. Ini untuk kamu, ini untuk aku, ini untuk pakcik kamu, ini untuk aku. Tak boleh. Mana boleh macam tu? Wakaf tak boleh main-main macam tu. Dia kena jaga dengan begitu telus sekali. Tu sebabnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, harta wakaf ini perlu kita faham dengan ilmu. Kita perlu faham harta wakaf ini dengan cara yang betul. Kita kena faham harta wakaf ini dengan cara yang telah ditetapkan oleh mufti-mufti setiap negeri. Macam IUKL, Alhamdulillah kalau katakan wakaf itu digunakan untuk IUKL. Apa salahnya? Kita kena faham situasi. Kalau katakan IUKL Cawangan yang HQ di Selangor, maka dia kena mengikut mengikut akta dan juga undang-undang wakaf di negeri Selangor. Kalau duduk dekat, katakan ada IUKL dekat Cawangan, dekat Johor, maka dia akan ikut akta dan undang-undang wakaf negeri Johor. Dia kena hormat wakaf, undang-undang wakaf setiap negeri. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, wakaf itu perlu diketahui dengan ilmu. Dia kena tahu ilmu agama, dia kena tahu ilmu yang berkaitan dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Nombor 2, apa kesan wakaf tu? Apa hebatnya wakaf tu? Wakaf ni, tuan-tuan puan-puan, kita nak kenal wakaf itu, kita nak menyemarakkan wakaf itu, pertama dengan ilmu. Nombor 2, kita tuan-tuan puan-puan kena melihat dan mengkaji hasil-hasil wakaf orang-orang terdahulu. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana hebatnya orang-orang terdahulu. Mereka melakukan wakaf sehingga wakaf itu menjadi impak kepada umat Islam. Sebagai contoh, Al-Azhar. Universiti Al-Azhar terbina atas wang wakaf. Terbina atas sumbangan wakaf yang dimulakan oleh orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu untuk menjadikan Islam itu tersebar di seluruh dunia. Bahkan harta wakaf di Mesir itu yang disimpan oleh Al-Azhar, asetnya lebih banyak daripada aset yang ada pada negara Mesir. Itu nak bagi tahu wakaf kalau di-manage dengan betul, dia akan memberikan impak yang besar kepada umat Islam. Kalau di negara barat, mereka tak ada wakaf, tetapi mereka ada endowment. Sebagai contoh, Oxford. Saya baru sembang dengan Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Dia orang di Oxford dan ada kawan-kawan saya yang pakar bedah dan sebagainya di Oxford. Bayangkan, Oxford itu dibina berasaskan kepada sumbangan, endowment. Sebab mereka tak ada wakaf. Wakaf ini, dia endowment dengan wakaf beza. Endowment ni kita bagi untuk pembangunan, ya, tetapi tak dapat pahala. Sebab tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat ibadat dekat situ. Tapi kalau wakaf, kita niat wakaf, kita dapat pahala. Kita dapat pembangunan, duit untuk pembangunan ummah, duit untuk pembangunan generasi, duit untuk pembangunan negara. Berjaya, ada. Dalam masa yang sama kita dapat pahala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita niatkan semua benda-benda yang kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun dia pesan, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu perlu dengan niat. Jadi kita kena tahu apakah kesan daripada wakaf itu. Kesan, tengok Universiti Al-Azhar telah melahirkan berapa ramai ilmuwan-ilmuwan hebat dunia yang dah meninggal, ya Allah, beramainya tuan-tuan. Semua daripada Al-Azhar. Guru saya yang duduk di Mesir yang hebat-hebat, seperti contoh Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Mustafa Al-Bugha Al-Khin. Semua itu lepasan Universiti Al-Azhar. Dia merupakan tokoh-tokoh yang pernah belajar di Al-Azhar. Bila balik ke negara masing-masing, mereka ini semuanya tokoh-tokoh hebat di negara mereka. Bukan saja negara, tetapi di dunia Islam. Sama juga mufti-mufti kita di Malaysia. Semuanya daripada Universiti Al-Azhar.
bermula daripada Al-Aqsa. Semua itu bermula daripada apa? Daripada wakaf, wang wakaf. Jadi oleh kerana itu, kita kena tahu kesan wakaf. Tengok, bila kita tahu kesan wakaf, kita mengkaji dan menganalisis kesan-kesan wakaf kepada generasi umat Islam, tuan-tuan, kita akan bersemangat untuk memberi wakaf. Tak payah pergi jauh. Ni sekarang ni orang berada dekat Masjid Nabawi. Tuan-tuan masuk dekat pintu 25, 24, tuan-tuan akan ada nampak satu kawasan di situ, di bawah sejadah tu, ada telaga. Dia panggil telaga Bik Rohak. Telaga Bayi Rohak. Telaga Bayi Rohak ni, tuan-tuan dan puan, Allah telah diwakafkan oleh sahabat Nabi SAW. Tempat itu disolat oleh pelbagai orang. Maka ini satu rahmat kepada umat Islam. Disebabkan wakaf Masjid Nabawi itu dapat digunakan oleh umat Islam untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 2. Kalau kita nak memperkasakan wakaf. Nombor 3. Tuan-tuan, kalau kita nak memperkasakan wakaf. Tuan-tuan, perempuan, selain daripada ilmu, selain daripada kita menganalisis dan melihat kepada kesan-kesan wakaf kepada umat Islam. Nombor 3, tuan-tuan perempuan, kita perlu yakin. Yakin dengan kebesaran dengan pahala dan kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan dan beri kepada orang-orang yang berinfak. Kita selalu tidak percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Kenapa saya katakan kita tak percaya? Sampai hari ni, kalau tanya orang-orang yang terlibat dengan AJK surau, AJK masjid, ya, hatta UKL pun ada surau kan. Kalau tengok pada ketika hari Jumaat, pemberian infak itu dalam tabung-tabung Jumaat, kalau kita kira, kebanyakannya adalah duit singgit. Dia berbeza dengan negara Arab. Saya pernah jadi AJK kutip duit untuk masjid dekat asrama saya. Tuan-tuan bayangkan masa kita kutip tu, dalam tu ada kebanyakan minimum adalah RM20. RM20 sebab dia ada 200 lira masa tu. RM200. Ada yang RM500, ada yang RM50. Maknanya mereka punya pemberian itu bukan wang kecil, wang besar. Tak jumpa satu rial kita kata 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira, tak jumpa. Yang banyak adalah puluhan rial. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka yakin bila mereka memberi, Allah bagi balik. Namun di negara kita ini, kalau dalam bab pemberian ini tidak sampai ke tahap orang-orang yang meyakini tahap pemberian Allah kepada kita. Kita sanggup habis duit untuk membeli kasut beribu-ribu ringgit. Kita sanggup habis beli baju beratus-beratus ringgit. Tetapi kita tidak mampu, kita tak, orang kata apa? Kita tidak yakin bahawa bila kita bagi duit kepada wakaf, kepada infak, kita akan dapat sesuatu yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah dah berjanji, kama tadi habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bila engkau beri, Allah bagi balik. Bila Allah bagi balik, Allah takkan tarik balik. Sebab Allah dah bagi kat kita. Jadi kalau kita yakin apa yang kita bagi itu kepada Allah, kita bagi itu kerana Allah, Allah akan yakinlah orang tu takkan terkekut dan orang tu takkan risau untuk memberi rezeki kepada orang yang memberi. Contoh, kadang-kadang kita buat apa ni dalam kalangan kita tahu, dalam kalangan pensyarah sendiri pun sama-sama kita bermuhasabah. Bukan apa, bila kita bermuhasabah kita akan dapat sesuatu, dan dapat sesuatu yang boleh kita perbaiki diri kita. Bukan apa, kita ni pun manusia, pensyarah ni pun manusia. Kadang-kadang bila orang kata okeylah, kita kena apa, kita nak buat kutipan makan bersama dengan para pelajar, ya, makan bersama dengan para pelajar. Kita buat kutipan dalam kalangan pensyarah, tapi yang nak bagi itu tidak semua, tuan-tuan.
Sebab saya, alhamdulillah, Allah bagi rezeki banyak pengalaman terlibat dengan dengan kutipan-kutipan sumbangan NGO lah, apa semua kan. Dia tak sama macam kita nak bagi untuk kita, bagi anak beranak kita makan, dengan kita bagi pelajar-pelajar kita makan, bagi orang susah makan. Paling banyak dia orang boleh bagi 50, 100. Nak jumpa seorang yang boleh bagi 1000 tu, Allah, boleh kira jari kot. Nak sekali bagi 1000, boleh kira jari. Itu sebabnya, tuan-tuan, ada yang boleh bagi. Macam contoh, Datuk Dr. Harundin. Datuk Dr. Harundin, kenapa? Rezeki dia sangat murah. Kenapa rezeki dia sangat murah? Sampai hari ni, Allah bagi rezeki dia kaya. Sebab zaman dia kat UKM lagi, masa dia muda-muda dulu, dia antara yang suka berwakaf. Dengar je orang nak wakafkan masjid, nak buat surau dekat Bandar Baru Bangi. Dulu Bandar Baru Bangi tak macam sekarang. Dulu Bandar Baru Bangi, orang kata kalau beli kaki satu tanah satu kaki tu dalam RM1, RM2 je. Sekarang dah RM100 sekaki. Sebab dia akan berebut. Dia akan kongsikan kawan-kawan dia untuk wakaf buat surau dan sebagainya. Sebab Allah murahkan rezeki dia. Allah kayakan dia. Dia setengah. Sampai dia meninggal dunia. Masa dia meninggal dunia pun, dia sempat wakafkan RM400,000 untuk buat masjid dan surau. Untuk apa? Untuk lengkapkan sebuah masjid dekat utara. Sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia bertolak ke US, sempat keluarkan duit sebanyak RM400,000 cash untuk selesaikan masjid yang dah siap, cuma tak lengkap. Sampai dia kata, dia balik, dia nak pastikan semua tu siap. Tuan-tuan, Allah ambil umur dia tak sempat balik. Tapi masjid tu, saya dah pergi, saya dah pergi ceramah. Alhamdulillah, lengkap, tuan-tuan. Berapa banyak pahala sampai kat dia. Murah rezeki dia. Bila saya tanya orang-orang lama dekat UKM, dia orang kata, Ustaz, Datuk Harundin lah yang antara yang sangat pemurah. Bila dia sakit, dia tahu ada anak murid sakit, dia akan infak, dia akan bagi duit. Dia akan bagi tak sikit, Ustaz. Zaman dulu, zaman 80-an, 90-an, Ustaz. Dia bagi 1000, Ustaz. 1000. Allah. Susah nak jumpa orang macam tu kan. Dia dengar anak murid kena sakit kata kena accident contoh. 500 tu biasa. Bukan senang. Itu sebabnya kadang-kadang kita sebagai para pendidik, kita kena mulakan daripada kita. Kita kena mulakan, bila kita mulakan, insya-Allah anak-anak murid kita akan jadi begitu. Saya cuba jadi macam yang diajar oleh Tok Guru Datuk Harundin. Saya cuba buat yang terbaik. Maknanya kalau ada pelajar memerlukan, kita akan cuba bantu yang terbaik, yang termampu. Kita pun nak bagi banyak pun kita tak mampu, kita bukan ada duit banyak. Tapi kita cuba bagi apa yang kita mampu. Tapi kita akan cuba upgrade. Dulu aku bagi 50, sekarang ni aku bagi 100. Dulu aku bagi 100, aku kena naik ke 150. Kena ada upgrade. Kalau dalam engineer pun dia ada upgrade. Daripada satu produk kepada produk. Kalau robot A, dia akan jadi robot A+. Dia akan naik. Dia akan tambah. Dia ada benda-benda yang baru untuk satu produk itu saja. Begitu juga dengan amalan kita. Untuk berwakaf. Kita kena update, kena update, kena upgrade. Semua benda tu kena ada. Barulah kita akan yakin kita akan dapat melahirkan generasi-generasi yang suka melakukan infak fi sabilillah. Orang generasi yang suka buat benda-benda amal soleh. Itu sangat penting. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kita sama-sama dapat membantu melakukan infak dan wakaf ini, saya yakin negara kita, negara-negara Islam akan terus maju. Nombor 4 yang saya nak tekankan juga adalah iaitu how you manage wakaf itu sendiri. Sekarang ni kadang-kadang menyebabkan orang jadi tak nak wakaf ni kerana sistem management yang teruk, sistem management yang salah. Ya, ada kadang-kadang yang buat salah tu juga ustaz-ustaz. Dia buat kutipan-kutipan untuk sekolah dan sebagainya. Bagus buat kutipan untuk sekolah. Tetapi dia tidak manage dengan baik. Duit masuk dengan duit keluar tidak tally. Ini pun satu masalah juga. Lepas tu cara kutipan juga tidak betul. Ya, bila dia maklumkan untuk buat sekolah, tetapi bila sampai
pada realiti dia lebih kepada membelikan material-material yang lain. Mungkin dia belikan kereta dulu. Kenapa beli kereta? Oh, beli kereta ni sebab apa? Sebab mudir ni senang nak pergi seluruh Malaysia untuk kutip. Jadi lain dah. Duit wakaf tadi dah digunakan untuk beli kereta pula. Jadi itu sebabnya wakaf ini perlu di-manage dengan betul. Sebab kalau orang Islam yang selalu memberi wakaf, dia dah tertipu, kena tipu, dia tidak boleh terima semua tu. Dia akan jadi, orang kata apa, jadi macam takut untuk memberi, takut untuk berinfak. Kerana apa? Kerana dia risau duit itu tidak sampai kepada mereka yang berhak. Na'udzubillah misalnya. Jadi, saya rasa kalau 4 perkara ini yang ditekankan oleh para ulama' mengenai betapa pentingnya wakaf ya dalam pembangunan ummah, maka kita kena dapatkan ya, jadikan ia sebagai budaya yang paling penting dalam hidup kita, supaya kita tidak orang kata apa, tidak menganggap bahawa ini adalah hanya sekadar omong-omong kosong ya, dan tidak berjaya. Bahkan Nabi SAW telah menunjukkan dan telah membuktikan bahawa perkara tersebut telah memberikan kejayaan yang luar biasa kepada umat Islam. Jadi insya-Allah saya nak buka soalan kepada tuan-tuan perempuan, sebab ini juga merupakan ada perkara-perkara mungkin nak tanya ya, anak-anak muda nak tanya wakaf-wakaf yang moden. Ya, sekarang ni pula dah ada wakaf tunai. Ya, wakaf daripada orang bukan Islam. Sudah ada. Ya, tapi orang bukan Islam tu kena kena ikut ya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Islam, supaya mereka ini tidak ingat bahawa wakaf yang mereka beri jabatan agama atau majlis agama kena ikut mereka. Tak, mereka kena ikut jabatan agama dan ikut majlis agama dalam pelaksanaannya, insya-Allah. Jadi saya buka soalan kepada semua. Wallahu a'lam. Okay. Terima kasih kepada Profesor Nadia, Datuk Dr. Izhar yang sudi memberikan kita, saya kira ada 4 perkara utama yang Ustaz nyatakan. Yang pertama berkenaan ilmu dan peraturan undang-undang wakaf. Yang keduanya berkenaan dengan kesan, manfaat daripada wakaf. Dan yang ketiga, kita kena yakin. Yakin ni memang payah sikit lah Ustaz. Memang betul lah. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan pengurusan lah. Pengurusan. Jadi minta maaf lah Ustaz terbatuk-batuk kami nak sediakan air pun tak dapat Ustaz. Oh, dah ada orang ambil selfie pula. Okey, Alhamdulillah. Jadi kita buka kepada para penonton, sekiranya ada di sana soalan. Dan saya ingat saya nak mulakan dululah soalan Ustaz. Boleh. Berkenaan dengan wakaf ni. Jadi macam praktis wakaf-wakaf yang sepatutnya macam mana Ustaz sebenarnya? Pasal sekarang ni ada Ustaz sebut tadi tentang dengan Jabatan Agama, kemudian ada kalau di peringkat pusat ataupun kerajaan federal ni ada yayasan wakaf. Kemudian ada juga wakaf-wakaf yang orang buat sendiri-sendiri ni, surau lah, pusat Islam lah. Jadi macam mana sebenarnya yang pengurusan yang terbetul, dan kalau kata tak boleh nak buat betul-betul pun step-step dia macam mana Ustaz? Boleh Ustaz terangkan sikit? Okey. Untuk wakaf ni sebenarnya macam mana nak buat? Dia pertama sekali, pengurusan wakaf hanya di negeri-negeri sahaja. Hanya di negeri-negeri saja. Negeri mana? Kalau negeri Kedah, dia mesti balik pada Kedah. Kalau Johor, balik pada Johor. Wilayah. Dia tidak boleh kita campur adukkan. Itu yang pertama kena faham. Wakaf hanya di bawah sultan. Wakaf hanya di bawah sultan. Itu yang management yang paling betul dekat Malaysia. Kalau you nak buat apa saja, hatta UKM sendiri pun dia memang ada wakaf di UKM, tetapi dia melalui Yayasan Wakaf Selangor. Jadi maknanya dia akan link dengan situ. Duit masuk, macam contoh Sarawak bagi 5 juta kepada UKM sebagai wakaf. UKM bagi tahu kepada wakaf Negeri Selangor, dia orang daftarkan di bawah Negeri Selangor, kemudian dia bagi balik 5 juta tu kepada UKM. Maksud begitu. Jadi maknanya wakaf itu mesti dilaporkan kepada pihak
negeri, autoriti Majlis Agama Islam Negeri untuk mereka rekodkan bahawa wakaf itu dijaga dengan betul. Itu yang pertama. Itu yang paling betul. Yang lain duit tak masuk ke jabatan Ustaz Benda tu tak masuk ke tak, jabatan duit masuk ke jabatan, tapi mesti melalui wakaf negeri. dan salurkan balik lah. Dan salurkan balik ke institusi. Betul, masuk balik. Dia akan masuk balik institusi. Macam contoh IUKL. Kan? IUKL pun sama. Dia terlibat dengan wakaf negeri Selangor. Jadi duit itu dia akan masuk ke negeri wakaf negeri Selangor. Wakaf negeri Selangor masukkan balik kepada kepada IUKL untuk penggunaan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Jadi maknanya mesti melalui negeri kerana wakaf tak boleh digunakan secara mudah. Ya, itu yang pertama. Nombor dua, yang wakaf-wakaf yang you all tengok untuk masjid dan surau itu memang selalunya di bawah Jabatan Agama Islam. Bila bawah Jabatan Agama Islam, memang wakaf surau dan masjid itu dibenarkan kerana ia dapat approval daripada Majlis Agama kepada Jabatan Agama kepada pihak pengurusan masjid dan surau. So tidak ada masalah. Dia dapat aliran keizinan tu dapat jelas daripada Majlis Agama kepada Jabatan Agama kepada sekolah sekolah ke, surau ke, dan juga masjid di negeri Selangor sebagai contoh. Kalau negeri lain lah. Macam tu. Itu dua. Nombor tiga, yang wakaf-wakaf dekat sekolah-sekolah, mahat tahfiz apa semua tu, itu kebanyakannya tidak legal. Dekat situ yang banyak. Itu yang banyak leaking. Saya bukan nak kata sebab saya terlibat. Saya terlibat dengan pengutipan. Duit dah kutip sampai 500, 600 ribu, sejuta, tapi pengurusan tak betul. Itu menyebabkan keaiban berlaku dalam sistem wakaf di negara kita ni. Jadi itu sebabnya wakaf mesti melalui negeri-negeri. Manakala jabatan wakaf yang di bawah JAKIM itu mereka tidak ada kuasa. Mereka hanya mengurus saja, menstandardizekan wakaf-wakaf di seluruh negeri. Mereka tak ada kuasa. Yang kuasa adalah negeri. Kalau Johor kuasa dia. JAKIM tidak ada kuasa. Itu yang baru ni Sultan Selangor tegur JAKIM mengenai isu tarikat tu kan. Fatwa tarikat. Tidak boleh sewenang-wenangnya JAKIM mengeluarkan apa-apa sebarang kenyataan kecuali dengan keizinan Sultan. Sebab fatwa itu di bawah negeri, bukannya di bawah federal. Federal tak ada kuasa. Gitu. Statement tak boleh keluar lah daripada JAKIM. Part tu lah. Mengelirukan nanti. Okay. So maknanya banyak lagi lah perlu kita study berkenaan dengan regulation, legality tu. Pasal orang sekarang ni macam-macam lah dekat media sosial pun siap ada lot-lot lah apa semua kan. Kita pun tak tahu betul tak betul mereka ni kan. Itu tolong berhati-hatilah. Ramai yang buat wakaf tipu. Yang pakai lot ni mana lot apa tak tahulah. Data lot pengutip banyak kan. Itu yang risau. Orang main duit sini macam-macam lah. Allahu Akbar. Sebab macam kami, macam saya, Ustaz Zahar Idrus, Ustaz Abdullah Khairi, kami tidak membenarkan orang mengutip kecuali dengan izin pihak masjid dan juga pihak majlis agama. Sebab ramai yang kami, sebab saya dah kena, Ustaz Zahar Idrus pun dah kena. Oh ya ke? Kuliah subuh saja kutipan sampai 12,000. Sebab bila kami pergi ceramah ramai. Bila orang kutip sampai 13-15,000. Tapi duit itu disalahguna. Siapa tak sakit hati? Yang buruk nama ustaz-ustaz. Nama kami yang tolong umum ni. Kan? Allah Akbar. Okay. So jemput kalau ada lagi daripada hadirin hadirat yang siapa yang join program nak melalui chat box pun boleh ataupun nak tanya direct pun boleh, tak ada masalah. Ada lagi soalan? Kita ada lagi sikit lah, masa sikit orang kata. Okay. Kalau tak ada, saya ingat kita ada lagi agenda lain iaitu berkaitan dengan sikitlah ucapan ataupun sepatah dua kata daripada pihak Bank Islam
yang ada buat penajaan lah Ustaz pada hari ini. Dan mudah-mudahan dengan collaboration ni dengan pihak industri ni, bank ni, dia dapat menyemarakkan lagi lah program-program kami pada bulan Ramadan pada tahun ni dan tahun akan datang, insyaAllah. Okay, jadi terima kasih kepada Profesor Madia, Datuk Dr. Izhar, yang sudi berkongsi dengan kita berkenaan dengan tajuk wakaf pada hari ini, dan kita semakin jelas lah tentang apa yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Wakaf ni dia tak boleh main-main lah. Benda ni kita kena clear lah, dia tak boleh sama. Kalau kita tak clear, kita jangan guna nama wakaf lah, guna nama sedekah je, apa cerita Ustaz jadi tak adalah jadi isu kat situ. Sedekah ke, infak ke, kan, hibah ke, kan. Tapi dia nak guna juga perkataan wakaf tu, tapi in the same time dia tak faham. Bila kita kata tak boleh, dia kata kenapalah, kan. Pasal kami adalah sikit Ustaz isu wakaf ni, wakaf Quran kami Ustaz, kan. Jadi ada orang ingat boleh memiliki lah Quran tersebut, tapi bila sebut wakaf, akad wakaf pada asalnya memang tak ada lafaz hibah, tak ada akad hibah. Jadi kami kena terangkanlah wakaf tu macam mana, walaupun dia hanya sebiji Al-Quran, kan, sebuah Al-Quran. Okey, jadi tanpa membuang masa, terima kasih kepada Datuk Dr. Izhar sedang berkongsi pada kita dengan pada hari ini. Dan seterusnya saya menjemput dan mempersilakan Encik Abdul Aziz Mak Zain, selaku pengurus cawangan Bandar Wawasan Bank Islam Malaysia Berhad, untuk memberikan sepatah dua kata dan mengumumkan pemenang cabutan istimewa sekiranya dah ada lah. So dijemput dan dipersilakan pada Encik Abdul Aziz. Suaranya tak dengar. Suaranya tak dengar, Encik Aziz. Okey. Okey, dengar tak? Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang saya hormati barisan pengurusan pihak UniKL, yang berbahagia Profesor Madia Dr. Tuan Salwani Awang, Pengarah Pusat Pembangunan Mahasiswa, yang berbahagia Encik Faizal Osman, Pengurus Besar Sumber Malaysia UniKL, Wakil Pengurusan Bank Islam Tuan Haji Zamiran, Pengurus Wilayah 1 Encik Ghazalani, Pengurus Perniagaan State KL, dan juga Encik Nur Halimi, Pengurus Deposit State KL, dan seterusnya kepada barisan pengurusan tertinggi UniKL, Jabatan Kuasa Tazkirah Ramadan 2022 UniKL, dan yang penceramah undangan kita Profesor Madia, dan seterusnya kepada semua warga kerja UniKL dan juga mahasiswa yang saya hormati sekalian. So, Alhamdulillah, kita sama-sama dapat berkumpul pada tengah hari ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian penceramah yang kita undang khas pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat dan kita amalkan insya-Allah, khususnya sepanjang di dalam bulan yang penuh berkat ini, itu bulan Ramadan yang kita sama-sama berada sekarang. Saya daripada wakil Bank Islam ni, Doktor, kami nak macam buat wawarkan sikit lah, macam pesanan penaja lah daripada Bank Islam untuk sama-sama dimanfaatkan oleh pihak warga kerja ataupun mahasiswa UniKL. Okey, yang pertamanya, UniKL dan juga Bank Islam merupakan rakan panel majikan yang telah lama, sekian lama dengan Bank Islam. So, daripada manfaatnya, semua kaki tangan ataupun kaki tangan UniKL
layak mendapat rate yang kompetitif lah. Kompetitif untuk membuat pembiayaan perumahan, pembiayaan peribadi dengan bank Islam. Okey, yang kedua, kami juga ada membuat satu program, iaitu program Jom Pindah Gaji kepada semua majikan lah, termasuklah Uni KL, melalui akaun Al-Wafa. So maknanya akaun Al-Wafa ni satu yang unik, doktor, dan juga semua. Dia ni mempunyai cabutan bertuah sepanjang tahun. So dia punya cabutan dia yang paling besar adalah bernilai 1 juta. Kalau sepanjang tahun ni dalam maknanya untuk 1 tahun dalam 4 orang lah jutawan yang kita akan berikan kepada mereka yang bertuah. Dan setiap bulan kita ada cabutan khusus untuk Al-Wafa, untuk akaun pindah gaji dan juga akaun setiap negeri, ya, untuk kita bagi ruang yang lebih besar kepada penyimpan-penyimpan di bank Islam. So maknanya akaun ni dia lagi banyak kita menyimpan, lagi banyaklah kebangkalian untuk kita menang. Di samping itu juga untuk akaun gaji, bermula pada tahun ini kami menawarkan 3 pilihan lah. Maknanya sekiranya warga kerja Uni KL dia menggunakan bank Islam sebagai akaun gaji, kita ada bagi 3 pilihan istimewa. Dia kena pilih salah satu. Yang pertama, layak untuk mendapat perlindungan percuma setiap tahun, 1 tahun sekali, bernilai 30,000, atau percuma pengeluaran wang di mesin ATM yang menggunakan MAPS 3 kali sebulan, dan juga gandaan unit kerajaan cabutan akaun Al-Wafa. Sebagai contohnya untuk yang ketiga ni, akaun Al-Wafa ni dia punya kerajaan unit dia RM100 satu cabutan. So kalau dia buat akaun gaji, RM100 ni dia dapat 3 kali ganda, 3 kali. So itu adalah pilihan untuk akaun gaji yang kami tawarkan. Dan untuk warga kerja Uni KL, Bank Islam dan juga pihak pengurusan Uni KL sebelum ini, kami telah mengeluarkan satu kad debit khas, kad ATM ataupun debit card khas untuk warga kerja Uni KL, di mana dekat kad tu ada logo Uni KL. Biasa kad ni logo bank saja kan, tapi yang ni kita masukkan logo Uni KL sekali. So masa ini berada di cawangan Bandarwasan. So kalau warga kerja ingin mendapatkan kad tersebut, boleh juga datang ke cawangan kami di Bandarwasan, dekat saja, kita berjiran. Ataupun kita boleh arrange untuk pembukaan akaun di premis Uni KL sekali. Maknanya staff tak perlu datang ke cawangan. InsyaAllah yang tu kita boleh uruskan dan kita boleh bincang kemudian. Saya rasa itu saja, doktor, sedikit pesanan kami lah daripada Bank Islam. Dan sebelum saya penutup, saya ingin umumkanlah nama-nama pemenang untuk cabutan bertuah lah pada program kita tengah hari ini. Okey, saya ingin bacakan nama yang pertama ialah ini antara yang bertuah lah pada hari ini. Yang pertama, Puan Afifah Abdul Rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahmad Zul Khairi bin Abdullah. Dan seterusnya yang ketiga, Nur Syahidah binti Lokman. Yang keempat, Muhammad Khairul Nizam Zakaria. Dan yang terakhir untuk pemenang kita pada kali ini ialah Nur Danisha binti Azhar. So 5 pemenang lah, insyaAllah. Nama-nama ini kami akan hubungi untuk penghantaran sedikit ingatanlah daripada pihak Bank Islam. Dan akhir kata daripada saya di Bank Islam, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada doktor dan juga pihak Uni KL kerana sudi berkolaborasi dengan kami di Bank Islam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit manfaat daripada perkongsian ilmu pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain masa, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator kita. Terima kasih kepada Encik Abdul Aziz Mazin selaku pengurusi cawangan Bandarwasan Bank Islam Malaysia Berhad yang telah memberikan sedikit kepada kita pesanan-pesanan dan juga mengumumkan pemenang cabutan istimewa. Tahniah kepada 5 peserta tadi, rezeki bulan Ramadan ni. Dan terima kasih kepada Bank Islam kerana sudi menaja dan menawarkan tawaran-tawaran tadilah. Mudah-mudahan dapat feedback yang baik daripada kami semua, insyaAllah. Amin.
Jadi oleh kerana kita di UniKL ni ada 12 kampus Tuan Haji Cik Aziz, dengan pelajarnya 20,000 lebih kan, kat 30,000, staffnya kat 3,000 lebih dan sebagainya. Jadi memang sangat-sangat worth lah kan. Orang kata kalau kami dapat menggunakan perkhidmatan dan juga mendapatkan tawaran-tawaran tadi kan, jadi bergantunglah kepada sesiapa yang berminat, bolehlah bertindak seperti mana yang telah diiklankan dalam iklan Bank Islam sebentar tadi Okey. Jadi beginilah kan, Universiti Kuala Lumpur sebagai salah sebuah daripada anak syarikat kan, Majlis Amanah Rakyat MARA kan, yang boleh dikatakan menekankan tentang program-program pengajian dalam bidang teknikal, dalam bidang sains sosial pun ada, bisnes pun ada kan, bidang-bidang entrepreneurship pun ada, bidang-bidang engineering kan, dan pelbagai lagi lah bidang-bidang yang sangat-sangat orang kata marketable lah kan. Kerana apa? Kerana MARA dia tidak akan menganjurkan mana-mana program pengajian kan, sekiranya ia tidak betul-betul market lah kan, diperlukan dalam industri. Jadi mudah-mudahan dengan sokongan daripada pelbagai pihak termasuk daripada Bank Islam, dia akan merancangkan lagi lah sistem pengurusan, pentadbiran dan juga merancangkan lagi program-program akademik dan bukan akademik di Universiti Kuala Lumpur UniKL, insya-Allah. Terima kasih Encik Aziz daripada Bank Islam dan kepada tetamu-tetamu daripada Bank Islam yang telah disebutkan tadi. Dan terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Izhar selaku penceramah jemputan yang sudi menerima jemputan Universiti Kuala Lumpur UniKL pada sesi pada hari inilah, kerana kita ada lagi sesi-sesi tazkirah pada masa-masa minggu akan datang, dan juga pelbagailah program-program tadarus dan sebagainya. Beginilah kesibukan yang berlaku dalam bulan Ramadan selain daripada kita melaksanakan tugas-tugas rutin kita, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripada sesi yang agak ringkas dalam sejam lebih sikit ni. Mudah-mudahan kita terus mendapat keberkatan, kebaikan daripada Ramadan pada tahun ini. Dan pada hujung-hujung Ramadan ni kita dapatlah mengekalkan momentum kita, gear kita dalam mengejar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Dan kita terus istiqamah walaupun kita telah meninggalkan Ramadan, supaya apa? Supaya kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya semata-mata pada bulan Ramadan, tapi seterusnya kita istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah kita pada bulan-bulan akan datang, insya-Allah. Jadi setakat itu daripada saya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kekhilafan dalam dalam melaksanakan ataupun moderate program pada hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Kita tangguhkan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Terima kasih.